أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan makan tiap-tiap barang yang muharam oleh Allah Ta'ala makannya. Kalau mu'alif rahimahullah Ta'ala. Jadi mu'alif rahimahullah Ta'ala maknanya masih lagi dalam rangka menyenaraikan dan membilangkan makna dosa-dosa zahir. Jadi kemarin kita telah selesai dosa-dosa batin. Jadi seterusnya dosa-dosa zahir yang mana huraian secara lengkap tentang dosa-dosa ini sudah tentulah di dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang dosa-dosa. Seperti mana dosa-dosa besar, dosa-dosa besar Al-Kabair, kitab Al-Kabair umpamanya yang membicarakan secara khusus. Dan ada juga kitab-kitab yang baru-baru ini yang menyenaraikan mana dosa-dosa. Dan dalam kitab-kitab tasawuf, mana ada dosa anggota, dosa hati dan dosa anggota yang zahir. Jadi keperluan mengetahuinya itu adalah hukumnya adalah wajib fardu ain. Wajib fardu ain kita mengetahuikan tentang maknanya kena ada maklumat tentang dosa-dosa ini. Maksiat-maksiat ini sama ada maksiat batin ataupun maksiat zahir. Kerana apa? Kerana dengannya barulah kita dapat menjaga diri kita daripada dosa-dosa ni. Yakni dengan mengetahuikan segala maklumat tentang dosa-dosa ini. Yang pertama kena tahu itu dosa. Yang mana dosa, yang mana tidak dosa, mana maksiat yang tidak maksiat. Biar kita tahu itu adalah maksiat. Suatu perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Jadi biar kita jelas yang mana yang mana dosa, yang mana tidak dosa. Tu. Biar kita boleh bezakan. Dan kadang-kadang istilah yang dia kata makna tidak baik, tidak baik tu maksudnya macam mana? Itu istilah percakapan yang umum. Maksudnya kita kena tahu secara muayyan, secara spesifik, secara tertentu bahwasanya ini termasuk dalam kategori maksiat ataupun tidak. Kerana dia ada tuntutan bukan sahaja menjauhi daripada dosa-dosa ini. Bahkan dia ada satu lagi tuntutan yang besar juga. Yang jadi khilaf ulama fardu. Dia wajib fardu. Maknanya cumanya fardu ain ke fardu kifayah. Itu saya rasa saya dah sebut dah dulu perkara ni. Iaitu dia panggil amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah. Jadi
Dosa keperluan mengetahui dosa-dosa ini sama ada dosa batin ataupun dosa zahir. Ialah supaya kita boleh untuk menjauhi daripadanya. Supaya kita dapat menghindari daripada dosa tadi. Kalau kita tidak tahu mana dosa, mana maksiat, jadi macam mana kita nak jauhi dia? Itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, yang pertama untuk kita dari segi amali setiap orang, yakni infiradi, amalul infiradi, amalan perorangannya ialah setiap orang berkewajiban untuk menghindari dirinya, menahan dirinya daripada melakukan maksiat. Lantas apa dia maksiat itu? Apa yang dikatakan maksiat itu? Itu yang kita kena tahu. Batin atau zahir sama-sama maksiat, maknanya wajib kita kena tinggalkan sama saja. Kalau yang zahir wajib kita tinggalkan maksiat itu, yang batin pun maksiat batin pun wajib juga. Namun mengerjakan ibadat yang batin, meninggalkan maksiat yang batin itu yang banyak berlaku kecuaian di kalangan ummah. Ketika mereka melakukan amal wajib yang zahir dan meninggalkan maksiat yang batin, maksiat yang zahir, maksiat yang batin tak ditinggalkan. Amal wajib yang batin tak dilakukan. Jadi sekarang keperluannya nombor satu ialah untuk kita menjauhinya, menghindarinya, menahan diri kita daripada melakukannya. Jadi untuk itu kita kena tahu secara pasti apakah yang dikatakan sebagai maksiat itu. Yang termasuk dalam kategori maksiat itu, yang batinnya apa dia, yang zahirnya apa dia. Dan bagaimana kefiatnya, rupa dia tu macam mana. Macam kelmarin. Kelmarin tu kita agak fana sikit. Mana makan riba. Makan riba. Riba tu macam mana? Bentuk asalnya, yang kita belajar di dalam kitab-kitab fiqh yang dahulu. Kemudian bentuk-bentuk riba yang wujud pada zaman kita sekarang ini banyak. Dalam finance itu makna boleh berlaku riba. Namun di sana ada finance secara Islami. Ada. Semua kita kena ambil tahu. Ambil tahu untuk biasanya kita sekarang ini membeli rumah, membeli kereta secara loan. Cari yang mana ada finansi yang Islami. Cara akad transaksi yang bersih daripada riba. Maksudnya kita kena rujuk ahli dia dulu. Baru kita boleh buat, boleh bertindak. Baru kita selamat. Jangan anggap remeh. Jangan anggap semua orang tu begitu, kita pun ikut begitu. Jangan. Pastikan apa yang diamalkan, yang dipraktikkan oleh orang ramai itu, adakah dia syar'i, betul dengan syarak atau tidak. Kerana setahu saya, maksudnya di sana ada cara-cara transaksi yang ulama-ulama kita ni bukan baru ni. Maksudnya orang panggil inayah mereka, perhatian mereka, ihtimam mereka untuk menyelamatkan ummah ini daripada kancah riba ini. Cuma kita kena tahulah. Kita kena tanya. Macam mana nak beli kereta dengan membuat pinjaman yang tidak berunsurkan riba. Macam mana cara dia? Apakah transaksi-transaksi, alternatif transaksi yang makna solusinya kepada transaksi yang bersih daripada riba. Dan apakah situasinya? Situasi, dia ada situasi. Maksudnya kalaulah tidak ada suatu bentuk pinjaman yang tidak berunsurkan riba, di sana dia ada pula situasi yang begitu. Bagaimana penyelesaiannya? Semua ini makna ada dah dibincangkan oleh ulama-ulama contemporary. Sebut pun tak kena. Maknanya begitu. Ulama-ulama semasa kita ni. Itu kita jangan bermudah-mudah. Jangan seikut-ikutnya orang, trennya begitu ni. Jangan. Sebab bila kita sudah terjebak agak payah dan apa-apa saja perkara yang buruk yang ini, bila kita dah terjebak ya payah kita nak keluar daripadanya. Jadi cuba kita rujuk kepada orang yang agak mengetahui. Sudah tentulah para ustaz dan siapa-siapa saja dah. Tanya dulu, bertanya kabar dulu. Kita tanya dulu macam mana. Itu contohnya. Jadi sekarang kita ni maknanya tuntutan yang pertama untuk mengetahui maksiat. Nombor satu sekali supaya kita wajib kita menjauhi, wajib kita meninggalkan, wajib kita menahankan diri kita daripada melakukan maksiat.
Jadi nak tinggalkan maksiat itu apa dia? Apa dia yang dikatakan maksiat itu? Itu yang kita kena tahu. Yang kedua, untuk tanya kedua ialah an-nahyu 'anil munkar. Wajib kita tegah munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kamu. Bermakna ini ulama yang berpegang bahawasanya an-nahyu 'anil munkar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kerana firman Allah Ta'ala menyatakan hendaklah ada di kalangan kamu. Maksudnya bukan semuanya. Mereka, ana minkum ya'mur, maknanya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena ada sebahagian daripada umat kita ini, makna yang kerja dia ialah mencegah kemungkaran. Ada yang mengatakan fardu ain. An-nahyu 'anil munkar, tegah mungkar itu ialah fardu ain. Berdasar kepada hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi fardu ain bi qadri taqah, dengan qadar kemampuan. Dia ada qaid begitu. Sebab Nabi kata fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Kalau tak mampu dengan lidah, dengan hati. Dan itu adalah seorang iman. Soalnya wajib, fardu, itu tidak ada khilaf ulama. Jadi, untuk mencegah mungkar itu, maksudnya mencegah mungkar peringkat diri kita sendiri, itu menghindari dosa. Kemudian kita nak cegah orang melakukan mungkar, kena kenal mungkar. Dan mungkar yang nak dicegah itu, ini pun kena tahu. Yang nak dicegah mungkar itu yang mujma'un alaih. Yang diijma'kan ulama dia adalah haram, dia adalah mungkar. Jangan al-mukhtalafu fih. Mungkar yang khilaf ulama pada menyabitkan dia itu adalah mungkar. Sebahagian ulama mengatakan haram, sebahagian ulama mengatakan makruh. Jadi kalau yang macam itu tak boleh kita tegah. Itu kaedah yang ke-35 daripada kita al-ashbah wan nadhair. Itulah bahagian kaedah yang kedua, itulah 40 kaedah. Kaedah yang kelima dia menyatakan bahasanya la yunkaru al-mukhtalafu fih. Tidak boleh dicegah akan mungkar yang khilaf ulama tentang kemungkarannya. Dia itu sebagai mungkar itu khilaf ulama. Setengah ulama kata tidak mungkar, mana tidak berdosa. Setengah ulama kata mungkar. Jadi yang macam itu tak boleh ditegah. Yang nak ditegakkan itu ialah al-mujma'u alaih. Yang diijma'kan di atasnya adalah semua ulama sepakat mengatakan dia adalah haram. Maka itu yang wajib kita kena cegah. Ni terkadang orang yang mencegah kemungkaran itu yang hukumnya ialah mukhtalafun fih. Khilaf ulama pada menyabitkan dia itu adalah mungkar ataupun haram. Itu duk pakat cegah. Jadi fitnah lah. Jadi berguna. Jadi pincan dalam dakwah. Apabila kita tidak kena dengan real dia, real dakwah. Dakwah dia ada real dia, ada cara dia, ada kefiat dia, ada etika dia. Jadi bila kita tu tidak menepati dengan cara jadi dikehendaki dalam berdakwah, maka dia akan jadi berona, kata orang Kelantan. Berona ni. Jadi akan jadi pincan, akan jadi sumbang. Tu. Sebab tu kenali dengan sebaik mungkin. Manakah yang dikatakan mungkar. Begitu. Itu keperluannya. Mengapa kita perlu mengetahui mungkar-mungkar ini? Supaya nombor satu kita boleh menjauhinya dengan secara pasti. Kadang-kadang kita anggap itu boleh jadi mungkar. Kita pun tak buatlah benda. Sedangkan benda tu harus. Misalnya. Jadi apabila orang buat, kita pun tepuk dahi. Kalau saya tahu benda ni harus boleh lakukan. Sudah lama. Itulah, kita tak tahu. Jadi kadang-kadang kita tu menahankan diri kita daripada perkara yang tidak haram pun. Hanya dengar cakap-cakap orang saja. Ataupun sesuatu ada wajah yang mengatakan tidak haram. Itulah, kita kena tahu.
Dan yang kedua ialah supaya kita boleh mencegah mungkar itu. Nah. Kemudian nak cegah mungkar pun dia ada cara dia. Kita kena belajarlah cara-cara cegah mungkar. Nah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala dan makan setengah daripada mungkar ataupun maksiat yang dibangsakan kepada maksiat zahir ialah makan tiap-tiap barang yang menharam oleh Allah Ta'ala makannya. Apa sahaja yang Allah Ta'ala haramkan kita makan, maka haram kita makan. Maka penharaman ini dia ada dua sudut. Yang pertama sudut diri benda yang kita makan itu. Min haitsu zatihi, daripada sekira-kira zatnya. Yang kedua ialah min haitsu tariq, dari sekira-kira jalan kita mendapatkan makanan itu. Yakni dari sudut cara kita yang menyebabkan tidak halal kita memakannya. Yakni caranya ialah benda itu maknanya sumber pendapatan kita yang haram, ataupun cara kita mendapatkan mana-mana yang itu dipanggil sebagai memakan harta sesama manusia bil batil, dengan secara batil, dengan tidak izin dia, hak orang lain. Tidak confirm, tidak pasti dia tu jadi milik kita. Dengan sebab maknanya sama ada dia ada ambil secara kekerasan, curi, rampok, penipuan, menipu daya itu banyaklah sekarang. Tu. Dan daripada pekerjaan-pekerjaan yang haram dari segi hukum syaraknya, itu satu. Yang keduanya ialah dari segi zatnya, diri benda itu. Dan itu ada dua pula. Yang pertama yang dinaskan oleh syarak, bahawa sekian-sekian seperti babi, hanya itu nak ada nasnya. Dalilnya secara nasi, secara tertentu tertuju di atas hayawan-hayawan tertentu misalnya. Dan secara umum, secara ijmal, binatang secara ijmal yang maksudnya yang disebut oleh Nabi secara ciri-cirinya, yakni yang memberi mudarat, itu haram lah. Yang memberi mudarat seperti yang beracun, yang makanan yang beracun, ada racun yang boleh mudarat kepada kita. Mana makanan-makanan yang kalau mudaratnya pada masa jangka masa panjang pun begitu, dengan keyakinan bahawa itu jadi mudarat. Tu. Mudarat dan apa-apa saja. Binatang-binatang yang maknanya yang memakan daging misalnya. Dan itu disabitkan hadis, maksud biasanya ciri-cirinya macam mana? Dia mempunyai gigi taring yang kuat untuk mengunyah daging. Itu ciri-cirinya. Ataupun pemansa-pemansa yang terdiri daripada raja wali yang mempunyai kuku yang mencengkam, yang boleh membunuh. Itu ciri-ciri pemansa yang makan daging. Tu. Binatang mana? Maknanya kucing ya makan tikus, itu semua tak boleh. Itu sudah ada. Maksudnya bagaimana kita mengetahuinya? Jadi ada binatang-binatang yang tidak disebut secara ciri-cirinya tidak ada, dan secara nafsi pun tidak ada. Itu dipanggil sebagai al-maskutu an, yang didiamkan daripadanya. Kalau yang didiamkan daripadanya, mazhab kita Imam Syafi'i maksudnya boleh, harus. Itu. Maksudnya itu kita kena tahu. Jadi peringkat kita orang awam itu kita bertanyakan kepada ahli-ahli agama lah. Tu. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memakan akan dia, maka haram. Termasuklah mengambil harta itu dipanggil makan lah tu. Dan mengumpat juga setengah daripada dosa yang sangat-sangat latas yang berlaku pada kebanyakan daripada kita manusia ini. Mengumpat itu kita menyebutkan sesuatu perkara yang tidak suka. Kita menyebut saudara kita, orang Islam, perkara-perkara yang dinisbahkan kepadanya, sama ada perbuatan ke, kejadian atau apa-apa saja yang dianya tidak suka, kita menyebutkannya. Dan kita sebut tu di belakangnya.
Kalau dia tahu kita menyebutkan tentang yang begitu, makna dia marah, dia tak suka. Itu maknanya mengumpat. Jadi makna hukum mengumpat itu adalah haram. Nah, jadi mengumpat ini dia dah jadi macam sesuatu yang sangat terbiasa. Begitu. Kita mengumpat, jangan pula kita menafikan saya tak mengumpat. Sudah. Ya kita tahu dengan jelas apa maksud dia. Dalam kitab Durratun Nasihin umpamanya menceritakan bahwasanya itu saya sandarkan kepada kitab itu, dia sebut di zaman salaf dulu, orang-orang dulu, bila ada orang yang mengumpat, maka orang-orang yang berada berdekatannya akan dapat menghidu satu baung. Dan orang kenal itu adalah baung sebab atau berhasil daripada orang yang mengumpat. Berbaung. Ada baung. Supaya inilah macam kita keluar angin. Berkentut. Dia ni tidak, mana berbaung. Dan mereka cam baung ini ialah baung ada orang mengumpat. Dalam kitab itu, dia membuat persoalan. Mengapa zaman dia tu zaman tua kitab Durratun Nasihin itu, orang yang mengumpat ni tidak ada baungnya. Kenapa zaman-zaman dahulu itu begitu, kalau ada orang mengumpat itu ada baungnya? Baung yang spesifik yang orang kenali dia. Baung itu apa dia? Jadi dia buat persoalan mengapa pada zaman kita ini kita tak dapat dah menghidu baung orang mengumpat. Maka dia sendiri yang tanya, dia sendiri yang menjawab persoalan ini. Dia mengatakan bahawasanya sebab apa kita sudah tidak dapat mengesan baung orang yang mengumpat, kerana mengumpat ini sudah jadi suatu kebiasaan manusia yang ramai, sehingga tidak terkecuali seorang pun daripada terkena dengan dosa mengumpat ini. Terlalu banyak sehingga hidung kita ini sudah tepu dengan baung itu. Karena terlalu banyak. Karena kita hidup dalam udara. Kalau mana mengumpat itu dia ada baung. Mana udara yang penuh dengan baung-baung orang mengumpat. Lalu tuan kitab itu dia membuat perumpamaan. Yakni perbandingan. Perbandingannya ialah orang tukang menyamuk belulan. Tukang samuk belulan. Tukang samuk belulan. Belulan tu maksudnya kulit lah. Kulit binatang. Lembu, kambing. Dia ada bansalnya. Di dalam bansalnya terkumpullah segala. Belulan ini. Kulit binatang yang kita dah sembelih dia. Kita laporkan dia. Oleh kerana di dia tu ada lendir-lendirnya. Ada darahnya. Ada dagingnya yang masih tertinggal. Itulah yang apabila lama-kelamaan itu dia akan membuatkan baung busuk. Maka samuk itu ialah membuangkan segala lendir-lendir dan benda-benda yang membusukkan kulit apabila dia basuh. Ialah dengan sesuatu yang tajam. Yang tajam itu pada kecapannya. Kalau kita tak di lidah, dia berasa. Itu dipanggil tajam. Seperti tawas, tahi burung merpati, daun salam dan banyak lagi. Alat-alat untuk menyamuk belulan ini. Jadi seorang tukang menyamuk ini dalam bangsanya penuh dengan belulan-belulan. Orang hantarkan kepadanya. Dia mengambil upah untuk menyamukkan belulan, mana kulit. Jadi, ada seorang pelawat yang masuk ke bansalnya untuk membuat urusan padanya. Namun, apabila dia bertemu dengan tukang samuk ini di dalam bansal itu, pelawat ini tidak boleh bertahan lama, lalu keluar daripada orang panggil bansal itu, dan begitu nak muntah kerana busuknya. Kerana belulan-belulan yang belum masih lagi sempat disamuk. Dan sisa-sisa yang disamuk itu berbau busuk. Tetapi tukang samuk itu
natural sahaja. Santai saja. Makan nasi kerabu, makan nasi belauk, makan chicken chop. Biasa saja dia duduk makan dalam bangsa tu. Puak ni. Mengapa dia boleh makan? Sedangkan pelawak saat ni usahakan nak makan. Kalau ada makan depan nak makan sudah tentu termuntahnya. Dia sudah tak merasa apa-apa dah. Kerana hidungnya sudah tepu dengan bau busuk itu. Jadi dia tak berbau busuk. Orang lain masuk dalam bangsanya, pekuk hidung. Busuknya. Dia natural saja. Sebab apa? Sebab hidung. Dalam hidungnya itu dan di luar itu jadi sama dah. Dia dah jadi tepu. Tepu ni maksudnya ialah dia tak masuk dah. Dia tidak ada beza dah. Yang kita ni bau busuk ni kan ada beza. Yang di dalam hidung kita dan di luar hidung kita tu ada beza. Sebab itu kita berbau busuk yang di luar itu. Sekarang apabila jadi tepu, dia pun dah tak bau dah. Macam, yalah minta maaf lah maknanya. Orang-orang yang bekerja, kita kata dengan majlis pembandaran yang mengutik sampah itu. Lori sampah yang duduk di belakang itu. Masya Allah. Kita selesa dengan kebersihan ini kerana mereka lah yang bekerja untuk itu. Kita berterima kasih lah kepada mereka. Jadi kalau tidak ada orang yang sanggup nak bekerja itu, jadi kita kata, memanglah dia tu dah kerja makan gaji. Yalah, siapa dia yang sanggup nak bekerja dengan pekerjaan sebegini? Mereka itu sanggup orang panggil berdepan dengan keadaan begini kita terima kasih sebab sampah-sampah kita dilupuskan, dibawa keluar daripada kawasan kediaman kita. Sehingga kita bebas daripada pencemaran, kekotoran, bau busuk. Jadi mereka ini begitu duduk di belakang lori sampah itu, mereka dah biasa dah. Yang mereka pekuk hidung ada. Kalau tidak mana boleh sentiasa. Jadi kita ni kalau kita beribuan sampah pun kita pegang dengan jembel cepat-cepat kita buangkan dalam tun sampah lalu kita berlalu cepat-cepat kerana bau busuknya. Tapi mereka sudah terbiasa dah begitu, itu pekerjaan mereka. Begitulah juga maknanya tukang samuk saat ni dia tak berbau busuk dah sebab dah sama dah dalam hidung dan di luar hidung jadi tepu dah. Maka perbandingannya apa dia? Yakni bang-bang orang yang mengumpat itu dah tak dapat dikesan dirasai kerana udara kita ni dah penuh dengan bang-bang mengumpat, dah jadi tepu dah diri kita tu dengan mengumpat. Maka tak berbau. Tu. Jadi maksudnya ialah sehingga dia tu ada bau maknanya. Dan mengumpat ini juga boleh orang panggil merugikan kita dari segi pahala. Apabila kita mengumpat kepada seseorang, pahala kita akan dapat kepada dia. Dengan jadi kurang pahala dia. Dia tak sama dengan kita sedekahkan pahala. Bacaan kita, itu pahala kita tak kurang. Sambil dia mendapat pahala kita. Itu lain. Yang ini, diambilkan kebajikan kita. Berlaku kepada Hasan Basri, seorang tabi'i. Pernah belajar dengan Ibnu Mas'ud, dengan Sayyidina Ali. Satu masa ada orang yang melaporkan kepada Hasan Basri. Hasan Basri ini majlis ilmu dia tu dihadiri oleh sekian ramai manusia yang menuntut ilmu dengannya. Lalu ada orang yang melaporkan kepada Hasan Basri, dia kata, Tok Guru, si fulan, dia telah mengatakan kepada Tuan Guru sekian-sekian, yakni mengumpatlah. Kita jangan pula jadi juru lapor, jangan menjadi pelapor. Molek-molek, baik-baik, yang diumpat itu tidak tahu orang yang mengumpat akan dia. Sekarang dia sudah tahu, si anu sudah mengumpat dia. Sebab kita yang bagi tahu. Jadi kalau belum sampai kepada tuan yang diumpat, kita tak perlu minta halal daripadanya, minta maaf daripadanya sebab dia tidak tersakiti. Yang kita kena minta maaf kepada orang yang kita umpat itu apabila dah sampai dah kepada dia. Itu dia. Jadi kalau yang belum sampai umpatan itu kepada tuan yang kita umpat, maka tak wajib kita tu maknanya meminta kemaafan daripadanya. Itu begitu. Jadi janganlah pula kita jadi tukang lapor.
melaporkan orang yang mengumpat kepada Tapi tak apalah seumpama Hasan Basri ini. Apabila pelapor ini melaporkan kepadanya ada si fulan-sufulan mengumpat tuan guru. Jadi Hasan Basri kata, tak apalah tunggu sebentar saya nak masuk ke dapur. Bila dia masuk ke dapur, dia keluar dengan satu talam buah rutab. Ini kamu ambil satu talam buah rutab ini, kamu pergi beri kepada orang yang telah mengumpatkan kepada aku. Dan katakan kepadanya, aku berterima kasih banyak-banyak kepadanya kerana dia telah menhadiahkan kepada aku pahala-pahala kebajikannya. Dia tak marah. Sebab apa tak marah? Buat apa nak marah? Macam kita ni, orang bagi tahu ada orang yang mengumpat kita, oh kita kacik gigi. Merah muka. Nak marah. Nak marah apanya? Dia telah buat kebaikan. Sebab itu kata Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak kata, kalau saya nak mengumpat, yang paling mustahak saya mengumpat ialah saya mengumpat kepada ibu saya. Bukan maksud dia mengumpat ibu dia. Jadi kalau saya ni nak mengumpat, kalau saya ni terpaksa kena mengumpat, saya akan mengumpat kepada ibu saya. Sebab apa? Sebab bila saya mengumpat kepada ibu saya memberikan hadiah pahala-pahala saya kepada dia. Jadi maksudnya ialah kita berbuat baik itu orang yang terlebih utama siapa dia. Orang yang kita kenali, ibu bapa kita, saudara-saudara kita. Tapi bukanlah bermakna dia itu mengumpat kepada ibu dia tak mengumpat. Itu makna dari sudut kefahamannya, orang mengumpat kita itu sebenarnya orang beri kebaikan dia kepada kita. Jadi kalau kita faham ini, kita tak jadi marah. Tapi oleh kerana kita tak faham, kita tu marah. Jadi mengumpat ini dia merugikan kita. Bukan saja kita berdosa, bahkan kebaikan kita pula dia ambil diberikan kepada orang yang kita umpatkan itu. Yang kita zaman hari ini tidaklah begitu banyak. Tidaklah mana banyak kita ni orang panggil menyediakan pahala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah duk beri kepada orang lain dengan bila diberi dengan cara ini, maksudnya tak adalah kita tu sebanyak diberi. Berbeza kita melakukan amalan untuk bersedekah dan kita bersedekah kepada itu lain. Itu tidak luar. Pahala kita tidak luar. Tetap saja sama. Bukan itu maknanya kerana bahagian kebaikan ini Allah Ta'ala bermurah-murah, bersifat kasih sayang. Jadi maknanya untuk kebaikan maksudnya melakukan kebaikan itu tidak akan mengurangkan kalau kita sedekah kepada orang, makna pahalanya. Itu maknanya mengumpat. Seterusnya kita sebut sikit-sikit lah. Dan mengacum-ngacum. Dia panggil namimah. Mengadu domba. Mengadu domba maknanya mengacum batu api. Mengacum-ngacum tu maksudnya batu api. Orang yang memperlagakan orang. Orang yang sebegini dia tidak suka dua orang yang berbaik-baik, berdamai, duduk dalam keadaan aman, damai. Dia tak suka begitu. Dia tidak suka melihat suami isteri yang hidup dengan cara aman, damai. Dia tidak suka melihat dua orang yang berkawan itu. Maknanya berbaik-baik, berbahagia dengan berkawan itu, dia tak suka. Dia suka melihat mereka ini berbalah, berkelahi. Dan boleh jadi dia ada kepentingan. Ada kepentingan daripada seseorang itu. Dia tak suka dua orang yang berkawan itu baik. Jadi dia akan pisahkan. Caranya dengan mengacum-ngacum, berbohong untuk memperlagakan orang. Mana batu api. Dan sifat ini kita boleh cam dia. Anak-anak kita yang masih kecil, dia tidak ada lagi sifat bersandiwara tu, dia belum wujud lagi. Dia tidak pandai berbohong. Apa yang dizahirkan kepada kita itulah batinnya. Jadi semasa mereka kecil inilah masa yang paling sesuai untuk kita mengenal pasti tentang penyakit-penyakit hati anak-anak kita. Itu sangat-sangat terserlah.
Anak kita ni, kita balik daripada luar, sampai saja buka pintu saja, selalu dah dia royak. Dia bagi tahu dah kepada kita bahawasanya kakaknya sekian. Dia nak suruh kita marah kepada kakak dia. Jadi kita pun fahamlah, anak aku ini dia ada bakat dalam bab orang panggil ni, jadi batu api ni. Jadi nami. Orang yang mengadu domba ni. Sebab tu kenali sifat-sifat mazmumah yang ada pada anak daripada masa mereka kecil, dan masa tu kita boleh tangani dengan mudah. Apabila dah dewasa, sifat itu akan jadi rasikhah. Apa-apa sifat pun dia akan jadi rasikhah, dia jadi mantap, kuat, melekat pada diri seseorang. Maka pada masa tu agak sukar untuk kita perbaiki manusia itu. Jadi ketika kecil-kecil ini, apapun kita tanganinya. Jadi masa kecil lah yang kita dapat tahu. Kerana dia tak pandai berlakon. Kalau dia sudah jadi dewasa, bila dia sudah jadi dewasa, dia akan jadi anak kusazali. Maka tertipu dayalah ibu bapaknya. Apatah lagi kecintaan ibu bapak terhadap anak itu membuta dan menulikannya. Hubbukal lisyai' yu'sim wa yu'min. Kecintaan kamu kepada sesuatu menyebabkan buta mata kamu, telinga kamu daripada melihat kebenarannya. Begitu orang melaporkan, memberitahu kepada kita, anak kita itu melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya, kita agak payah untuk menerimanya. Tu. Jadi jangan sampai dia sudah pandai bersandiwara. Ketika itu sukar untuk kita mengesan perkara yang sebenar. Jadi sebelum daripada itu, kita dapat kenali anak kita. Kalau dia memang sangat berbakat dalam mengumpat, dalam jadi batu api, kita tangani awal-awal lagi. Supaya dia tidak jadi merebak penyakitnya, sehingga dia tu jadi membesar dengan penyakit itu. Tu. Jadi mengacung-ngacung ini ialah usaha untuk memperlaga-lagakan dua orang yang berbaik-baik. Dan ini satu dia panggil dosa besar lah. Kerana dia memudaratkan orang. Sampai berbunuh-bunuhan. Ada satu cerita yang sangat masyhur. Dan diceritakan dalam kitab-kitab nusus. Daripada cerita 1001 malam. Bahkan dalam kitab Mawaris, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pun dia masukkan dalam kategori sihir juga. Mengadu domba. Kerana sihir itu ialah mengalih sesuatu yang hakikat itu kepada yang palsu. Yang dilihat itu seperti ular itu sebenarnya bukan ular tetapi tali. Itu saharatu Fir'aun. Bukan sihir Fir'aun. Pemukauan itu juga berlaku dengan kata-kata manusia. Orang-orang perempuan dia mudah jatuh cinta dengan kata-kata manis orang laki-laki. Itu dia panggil pemukauan. Sihir itu. Jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dia memasukkan namimah ini, yakni mengacum-ngacum ini di dalam sihir juga, dalam bab sihir. Ada satu cerita itu, sepasang suami isteri yang hidup dengan bahagianya, amannya. Tetapi ada satu orang perempuan yang lain yang dia jatuh cinta kepada si suami ini. Bila begitu, dia pun cubalah menggoda laki-laki yang merupakan suami kepada seorang isteri tadi. Namun tidak berjaya. Godaannya sia-sia saja. Si suami tidak tergiur, tidak tergoda. Kerana dia sudah ada seorang isteri yang cantik, yang baik. Begitu usaha dilakukan oleh perempuan yang kerenak ni. Yang jahat ni makna sedaya upaya dia cuba untuk menggoda si suami ni. Tapi tak makan punya. Tak makan, tak mengena. Jadi begitu dah habis ikhtiarnya, cuba nak menggodakan si suami tadi tak berjaya. Akhirnya dia dah tak lagak dah, dia dah tahu bahasanya dia tak akan berjaya dah. Lalu dia guna teknik yang lain pula. Mengacum-ngacum.
Bagaimana? Dia pergi kepada isteri. Dia pergi kepada isteri si suami ini. Dia mengatakan kepada isteri, dia bercakap-cakaplah dulu. Lalu dia menyatakan hajat dia datang kemari. Saya sebenarnya ada hajat. Saya sangat kesian terhadap awak. Awak ni sangat lurus, bendul. Awak sangat percaya kepada suami awak. Awak tidak kenal suami awak. Suami awak itu mata keranjang. Dia bermain kayu 3 di belakang awak. Awak tak tahu. Awak isteri yang baik. Awak ni lurus bendul. Awak terima apa saja daripada suami awak. Boleh jadi awak ni menganggap bahawa suami awak ni orang yang terbaik. Suami yang terbaik. Tidak. Awak tidak tahu. Awak tak pernah keluar. Awak tidak bergaul dengan orang lain. Awak tak tahu. Suami awak ini orangnya playboy. Mata keranjang. Oh, pandai dia. Ayat-ayat pemanis ayat-ayat cinta dia memang power. Cair punya orang perempuan kalau kena dengan dia. Awak mana tahu? Awak duduk kat rumah saja. Saya kesian sangat-sangat kepada awak. Dan saya berhajat nak menolongi awak. Awak nak ke tidak? Kalau saya tolong, buatkan sesuatu supaya suami awak tidak akan lagi melihat kepada perempuan-perempuan yang lain. Dia hanya akan terpaku kepada awak sahaja. Dia akan jadi setia kepada awak. Awak nak ke tak macam tu? Jadi perempuan mana si isteri ni mikir. Dia macam tak percayalah suami dia. Setahunya suaminya orang yang sangat baik. Takkanlah suaminya berpura-pura sahaja di hadapannya. Dia kenal suami dia. Tapi dah perempuan itu begitu mendesak-desaknya. Tak apa saya tolong. Awak tak perlu bayar kepada saya. Semuanya awak kena cari bahan-bahan dia. Itu awak cari sendiri dah. Dan awak kena buat sesuatu. Saya boleh usahakan sesuatu. Ada bomoh yang boleh buat untuk dia tu hanya terpaku kepada awak. Tidak lagi melihat kepada perempuan-perempuan yang lain. Awak nak ke tak ni? Jadi si isteri pun mendengung lama. Begitu dipujuk-pujuknya akhirnya dia terimalah. Tak apalah. Asalkan jangan buat benda yang tidak baik kepada orang, memudaratkan orang. Ada tidak melibatkan orang panggil kita tu, orang panggil memudaratkan orang lain, itu tidak. Semuanya untuk nak pisah benda ni, nak kepada beberapa perkara. Salah satu daripadanya ialah janggut suami awak. Awak kena ambil janggut suami awak 2-3 helai. Tapi jangan sampai ketahui oleh dia. Jadi awak kena ambil semasa dia tidur. Awak gunakan pisau cukur, awak kerak daripada janggut 3 rak saja cukup dah. Malam ini suami awak kembali, dia balik waktu malam. Apabila kamu dah yakin dia sudah general, sudah lelap, dia sudah tidur dengan nyenyak, maka kamu ambil musa, makna pisau cukur, kamu ambillah 3 rak. Begitu dia katakan kepada si isteri. Selepas daripada itu dia pergi pula kepada si suami. Yang dia sebenarnya dia nak kepada si suami itu, tapi si suami dah tak hiraukan dia. Awak, yalah tak apalah, awak tak mahu terima saya. Kalau berkawan pun tak apa dah, itu taktik lah kawan. Lepas tu sebenarnya nak ke hati. Kalau kita, kalau awak tak mau berkawan dengan saya, tak mau terima saya sebagai kekasih awak, tak mengapa. Tapi saya sangat kesian kepada awak. Awak seorang lelaki yang sangat jujur, setia kepada isteri awak. Sehingga kan awak tidak tergoda pun, macam mana pun saya buat, awak tidak tergoda dengan godaan saya. Awak tidak main belakang, awak tidak melakukan kecurangan, awak tidak main kayu 3, awak tidak
serun kepada pasangan awak. Awak tidak belok. Tapi mana kesian awak. Awak begitu bagus. Awak balik, membawa balik segala keperluannya. Awak carikan yang lebih pada tu lagi. Mana diberikan kepada isteri awak. Rantai emas. Semualah dia sebut. Tapi awak ni buta. Awak buta terhadap isteri awak. Awak tak nampak kejelekannya. Dan awak tidak tahu apa yang dia buat di belakang awak. Ketika awak meninggalkan rumah, apa yang dia lakukan, awak tidak tahu. Saya sangat kesian kepada awak. Jadi, saya tak boleh tahan hati sebab saya cinta kepada awak. Sebab itu, kalaupun saya tak dapat awak, saya tidak akan biarkan awak hidup dalam keadaan menderita. Aduh, konon-kononnya. Jadi saya nak tolong awak. Kamu ni apa hal? Kamu kan tahu saya ni tidak mahu kepada awak. Tak usahlah lagi kamu cuba itu ini. Bukan saya mengaku saya surrender dah, saya tidak akan goda awak. Saya tahu awak tidak akan terima saya. Tetapi saya sangat kesian kepada awak. Awak telah dipergunakan. Awak tidak tahu macam mana perangai isteri awak di belakang awak. Dia curang kepada awak. Dia main kayu tiga. Dia ada kekasih. Kekasih gelap. Awak mana tahu? Awak gelap. Awak keluar daripada rumah bekerja. Selesai bekerja terus balik ke rumah. Tidak ada singgah di mana-mana kedai. Kedai bujan ke apa ke. Tak ada. Awak tidak tahu. Di belakang awak. Dia main kayu tiga. Dia ada kekasih. Dan saya dapat maklumat. Sebab saya orang yang bergaul. Orang yang bersosial. Jadi saya mudah mendapat segala maklumat. Orang kampung ini. Saya tahu berlaku. Jadi ada maklumat sampai kepada saya bahasanya. Gewe kekasih kepada isteri awak itu sudah nekat dah. Kerana isteri awak itu tak boleh menceraikan awak. Jadi dia sudah nekat. Dia sanggup untuk membunuh awak. Tapi dengan secara yang halus. Cara halus itu ialah. Mana halus itu bukan mana halus, mana sihir, mana bomo, tidak. Dia tidak akan bunuh jak depan-depan begitu. Dia akan bunuh awak semasa dia diajarkan oleh kekasihnya yang laki-laki itu kepada dia. Isteri awak bunuh awak ketika awak sedang tidur. Yang ini dia akan sembelih awak dengan pisau pencukur. Jadi malam ini rencananya, awak balik ke rumah. Awak jangan tidur sungguh-sungguh. Awak tidur olok-olok. Buat macam-macam tidur. Tidur ayam-ayam. Jadi suaminya menengun. Tak munasabah isteri aku ni curang. Isteri aku adalah perempuan yang soleh, yang terbaik pada aku. Dia tidak akan curang kepada aku. Jadi, walau macam mana pun, tetap saja keraguan itu ada bila orang tu buat cerita macam tu. Jadi, perempuan yang jahat ini, pengadu domba ini, tukang pelagoran ini, dia ajar kepada si suami itu, dia kata, kamu jangan tidur sungguh. Kalau kamu tidur sungguh, kamu buka mata dalam kubur. Jadi dia balik ke rumahnya dengan keadaan berjaga-jaga, berhati-hati. Setelah orang panggil segala urusan pribadinya selesai, ke tandas, lalu dia hadir ke tempat tidur. Dan dia berpura-pura tidur. Dia tidak tidur sungguh-sungguh. Dia dah takut ni. Takut. Jadi, malam ini kamu jangan tidur sungguh. Cuba rasa-rasakan dan kamu kena celiklah sebelum daripada dia bertindak. Yang isterinya pula disuruh oleh perempuan itu mengambil 3 helai janggut suaminya. Untuk buat bahan untuk nak bom ni.
Jadi isteri pun begitulah sebagaimana biasa melayan suaminya. Dan ketika suaminya sudah mau tidur, dia dah mula rasa gerba-gerba dalam hati. Jadi suaminya tidur. Yang sebenarnya pura-pura tidur. Kemudian di atas katil itu kita dapat rasakan kalau orang semakin dekat dengan kita. Dan kita dapat rasakan apa-apa saja objek yang menuju begitu sangat dekat kepada kita, kita dapat rasa. Jadi, dalam keadaan itu, isteri dia mengambil pisau cukur untuk mengambil 3 helai. Ketika pisaunya sudah berada pada janggutnya, begitu sangat dekat dengan tengkuk. Si suami celak mata. Bila celak mata, dia melihat isterinya dengan pisau ada di tengkuk dia. Maka tanggapannya, oh betul lah. Perempuan tu kata isteri dia mau bunuh dia tu, betul. Lalu dengan tangkasnya dia menyambar tangan si penendam mengambil pisau itu, dan akhirnya dia membunuh isterinya. Kerana dia dah jadi panik dah. Betul lah isteri aku nak bunuh aku. Jadi meninggal dunia isterinya. Dan akhirnya dia telah dapat ditangkap. Karena kejadian ini maksudnya dibunuh. Memang dia bunuh. Dan akhirnya dia tu dihukum bunuh balas. Maka isteri mati, suami pun mati juga. Dengan sebab namimah ini. Itu bahaya. Namimah ini maksudnya ialah seorang yang mengadu domba ini dia pergi kepada A. Tadi suami isteri. Ni kawan. Mana A dengan B adalah sangat rapat, akrab, berkawan. Jadi orang yang dia berdengki lah, dia berdengki. Lalu dia melakukan namimah. Hasil pada dengki. Dia pergi kepada A, dia berbohong. Dia kata B telah mengata awak sekian-sekian. Perkara-perkara yang buruk terhadap A. Marah A. Dia pergi kepada B, dia juga mengatakan begitu kepada B. Bahawasanya A ni duk bawa mulut, duk jual, mara panggil nama dia. Jual nama dengan keburukan-keburukan. Kalau sekarang ni disebarkan begini, itu dapat diketahui lah. Jadi, begitu B marah kepada A. Kerana A telah memburuk-burukkan nama dia. A juga marah kepada B. Padahal mereka tak pernah, salah seorang daripada kedua-kedua mereka tidak pernah sekalipun memburuk-burukkan kawannya A. A tidak pernah memburuk-burukkan B. Macam mana? Kerana mereka tu kawan akrab. Tapi adalah orang yang berdengki, yang tak suka melihat mereka ni berbaik-baik. Lalu mereka cerita. Lalu terpedayalah. Suami terpedayalah. Mana seorang kawan dengan kawannya. Lalu mereka pun jadi berbalah-balah. Itu dipanggil namimah. Itu juga semua daripada dosa besar. Dan dusta. Habis kodok minggu ni. Tengoklah. Dusta. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'. Wa alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah. Sampai berapa dah? Sini. Ada